Assalamualaikum, selamat malam dan terima kasih. Sekarang ni puan semua sedang menonton video daripada Zeksu Channel. Untuk video kali ni, saya nak kongsikan ataupun saya nak ceritakan ataupun saya nak presentkan tentang kes kehilangan. Okey, sebut saja kes kehilangan. Dalam Malaysia sendiri, ada beberapa kes kehilangan yang masih misteri dan belum dijumpai. Okey, sebagai contohnya, sebagai contoh adalah kes kehilangan kapal terbang MH370 yang dijadualkan penerbangan daripada Kuala Lumpur ke Beijing pada 8 Mac tahun 2014. Dan ada juga satu kes kehilangan yang popular dekat Malaysia, iaitu kes kehilangan seorang peserta larian Gopeng Ultra Trail acap. Dia hilang semasa menyertai larian tersebut pada Mac tahun 2019. Dan ada lagi satu kes di mana kehilangan seorang kanak-kanak perempuan. Dia hilang sewaktu dia sedang main dengan adik lelaki dia. Itu antara kes-kes kehilangan yang masih tak jumpa lagi sampai ke hari ini. Apa yang saya nak kongsikan malam ni ataupun nak presentkan malam ni bukan kes kehilangan kapal terbang ataupun kes kehilangan individu. Apa yang saya nak kongsikan malam ni adalah kes kehilangan satu penduduk kampung. Semua hilang. Tapi sebelum tu, kepada sesiapa yang belum subscribe lagi channel ni, boleh tekan butang subscribe yang ada kat bawah tu. Yang mana yang dah subscribe dan hit bell notification. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Okey, jom. Kejadian ini berlaku di sebuah perkampungan berdekatan dengan Tasik Anji Kuni di Nunavut, Kanada. Pada suatu malam, November 1930, Joe Lavelle yang merupakan seorang pemburu melintasi sebuah kawasan perkampungan di utara Kanada. Dia yang kepenatan dalam cuaca sejuk berhajat untuk menumpang di kawasan itu. Lagi pula, ini bukanlah kali pertama Joe melintasi kawasan tersebut. Dia tahu selok-belok perkampungan itu. Malah Joe sendiri mempunyai rakan dalam puak Anji Kuni. Namun, apa yang menghairankan Joe ialah sewaktu dia semakin menghampiri kawasan perkampungan Anji Kuni, suasana tidak seperti biasa. Sunyi, sepi dan langsung tidak ada kelibat manusia mahupun haiwan ternakan yang kelihatan. Joe kemudian berjalan menuju ke salah sebuah tempat di mana puak Anji Kuni selalu berkumpul yang diberi nama Mark Shark. Pemilik Mark Shark, Frank McKenzie, ialah seorang bekas tentera yang kudung kakinya. Frank tidak pernah keluar dari Mark Shark apatah lagi untuk berpindah dari tempat itu. Peliknya, keadaan Mark Shark sunyi sepi. Namun makanan masih berada di atas api. Tambah membingungkan Joe apabila dia melihat tongkat milik Frank yang ditinggalkan. Joe kemudiannya ternampak cebisan cahaya yang berkelip-kelip pada jarak 400 meter dari kedudukannya. Menyedari tiada sesiapa di situ, pada waktu itu dia berharap dapat melihat ke mana arah penduduk kampung itu pergi berdasarkan bekas tapak kaki di atas permukaan salji. Yang menghairankannya, langsung tiada sebarang jejak kaki manusia mahupun haiwan di atas permukaan salji. Dia cuba untuk meninjau keadaan sekeliling dan ternampak satu periuk makanan yang sedang dimasak beserta dua barangan peribadi yang diletakkan di tepi batu besar. Apa yang memeranjatkan Joe ialah barang-barang itu milik ketua puak Anji Kuni yang telah meninggal dunia lebih setahun yang lalu. Dan barangan tersebut telah ditanam bersama dengan mayatnya sekali. Persoalannya, bagaimana barang-barang itu ada di luar kubur?
Jo yang ketakutan kemudian menghantar telegram kepada pihak berkuasa yang kemudiannya datang untuk menyiasat misteri kehilangan penduduk kampung Anji Kuni. Misteri ini tidak terhenti di situ sahaja. Pihak polis telah menemui bangkai seekor anjing milik salah seorang penduduk kampung. Yang ganjilnya, bangkai anjing itu telah dipakaikan dengan pakaian wanita. Malah, gincu turut dicalit pada mulut anjing itu. Telinganya ditindik dan dipakaikan anting-anting. Pada tangannya terdapat kesan luka dan salah satu jari anjing itu disarungkan cincin, dipercayai cincin perkahwinan. Polis juga mendapati kubur-kubur di kawasan perkampungan itu telah digali semula. Rangka mayat yang tertanam didapati hilang dengan lubang kubur yang telah kosong disumbat dengan sampah. Hanya sebuah kubur yang tidak diusik, iaitu kubur yang dipercayai milik Punjki Akailo, ketua puak pertama yang menjumpai dan membuka kawasan tersebut. Tiada siapa yang tahu apa puncanya anjing tersebut diperlakukan sedemikian rupa dan kenapa tanah perkuburan itu digali serta semua mayatnya dicuri. Penduduk kampung Anji Kuni tidak pernah ditemui selepas kejadian itu dan kehilangan mereka masih kekal misteri sehingga ke hari ini. Begitulah peristiwa kehilangan semua penduduk kampung yang terletak di Kanada. Dan dikatakan kehilangan penduduk kampung itu masih kekal misteri dan tak jumpa lagi sampai ke hari ini. Okey, pada pandangan empa semua, empa rasa penduduk kampung tadi hilang pergi mana? Pada pandangan empa lah. Okey, itu saja perkongsian dari saya untuk malam ni. Kalau empa suka dengan video-video dari saya, jangan lupa like, komen, share. Dan juga jangan lupa untuk ajak kawan-kawan empa tengok video ni dan pakat subscribe ramai-ramai. Ingat noh, pakat subscribe ramai-ramai. Terima kasih, selamat malam dan Assalamualaikum.